Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelas kali ini, cikgu akan teruskan dengan bab 2 iaitu ekosistem. Cuma pada kali ini kita hanya akan fokus kepada 2.1 iaitu aliran tenaga dalam ekosistem. Okey, jadi kat sini kita boleh nampak gambar matahari dan pokok kan. Okey, so sebenarnya matahari ni merupakan sumber tenaga yang utama sekali dalam ekosistem. Okey, kerana tumbuhan hijau akan menjalankan proses fotosintesis. Dia akan menjalankan proses fotosintesis di mana tumbuhan ni akan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Kalau kita boleh ingat semula, proses fotosintesis ni dia akan menggunakan cahaya dan karbon dioksida dan juga air. Karbon dioksida tambah air dengan kehadiran cahaya, so dia akan menukarkan kepada glukosa dan gas oksigen. So glukosa tu sebenarnya, dalam glukosa tu, gula tu dia ada tenaga kimia. Sebab itulah pokok dia menjadi pengeluar lah, sumber pengeluar. Tenaga kimia yang ada dalam pengeluar ni dia akan berpindah daripada pengguna primer kepada pengguna sekunder dan seterusnya hinggalah pengguna tertier. Okey, pada masa yang sama juga, sebahagian daripada tenaga ni juga, tenaga kimia ni yang berpindah daripada pengeluar hinggalah pengguna tertier, dia akan terbebas ke persekitaran dalam bentuk tenaga haba. Okey, kita tahu kan, semua haiwan-haiwan ni dia bergerak. So pergerakan tu akan membebaskan haba dan di situlah sedikit sebanyak tenaga yang asal tadi tu daripada tenaga cahaya kepada tenaga kimia dia akan terbebas ke persekitaran. Okey. Jadi yang pertama sekali adalah pengeluar. Jadi pengeluar ni merupakan tumbuhan hijau. Kenapa tumbuhan hijau? Sebab tumbuhan hijau boleh menjalani ataupun menjalankan proses fotosintesis. Okey. Daripada pengeluar, so pengguna pertama ataupun pengguna primer so akan memakan pengeluar tadi tu tumbuhan hijau. Jadi pengguna primer ni ialah haiwan herbivore ataupun omnivore yang memakan pengeluar. Contohnya belalang, siput kan, yang macam dalam gambar ni. Selain tu juga beluncas, tu semua adalah pengguna primer. Kemudian pengguna primer tadi tu akan dimakan oleh pengguna sekunder. Contoh mudah kita lihat dulu. Jadi pengguna sekunder ni merupakan haiwan omnivore ataupun carnivore primer yang memakan pengguna primer. Contoh yang paling mudah ialah burung. So burung dia makan macam-macam kan. Contohnya dia makan pengguna primer seperti siput, ikan, berudu, udang, laba-laba kan. Okey. Ni adalah contoh pengguna sekunder. Kemudian yang seterusnya adalah pengguna tertier. Okey. Pengguna tertier ni merupakan karnivor sekunder yang memakan pengguna sekunder. Okey. So contohnya musang kan. Musang, burung helang. Itu adalah contoh pengguna tertier. Jadi saiz pengguna tertier ni biasanya lebih besar daripada pengguna primer dan juga pengguna sekunder. Tapi kalau dari segi bilangan, pengeluar paling banyak lah. Pengeluar yang pertama sekali paling banyak. Kemudian semakin sikit semakin sedikit bilangan dia. Tetapi saiz kebiasaannya semakin besar lah. Daripada pengguna primer, pengguna sekunder, seterusnya pengguna tertier. Okey. Selain tu juga terdapat pengurai. Pengurai, kenapa perlunya pengurai? Sebab apa? Sebab pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan juga pengguna tertier, kemungkinan dia mati kan. So apabila dia mati, so kita memerlukan pengurai untuk menguraikan. Jadi pengurai ni ialah organisma yang dapat menguraikan haiwan dan tumbuhan yang mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas ataupun nutrien. Dia jadi baja ke, itulah
So dia uraikan. Kalau tak ada pengurai ni, contohnya kan seekor lembu mati kan kat tepi tu. Kalau tak ada pengurai ni, lembu tu akan kekal je kat situ badan dia. So pengurai ni tujuan dia adalah untuk memecahkan ataupun untuk menguraikan bahan-bahan yang mati tadi tu. Contohnya haiwan kepada pokok ke kepada bahan yang lebih ringkas ataupun dia jadi nutrient. Contohnya daun-daun yang kering, batang pokok yang tumbang kan. So jadi sebab itulah kita perlukan pengurai. Sebab pengurai ni merupakan organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan yang mati kepada sebatian nitrat, baja lah, yang menjadi nutrien kepada pokok. Alright. Okay. Kemudian kita akan lihat rantai makanan. Okey, rantai makanan ni sebenarnya awak dah belajar masa sekolah rendah kan? Tak apa, kita lihat sekali lagi. Jadi rantai makanan menunjukkan hubungan pemakanan dalam sebuah ekosistem. Okey, contoh kat sini kita nampaklah kan. Tumbuhan dimakan oleh burung cas. Burung cas dimakan oleh ayam. Jadi ayam tu adalah pengguna sekunda. Kemudian ayam dimakan oleh helang, iaitu pengguna tertia. Ni adalah rantai makanan. Rantai makanan ni kita gunakan untuk menunjukkan hubungan pemakanan antara organisma. Alright. Okey. Jadi kemudian kita lihat siratan makanan. Okey, apa beza siratan makanan dengan rantai makanan? Okey, siratan makanan ni merupakan gabungan. Okey, gabungan beberapa rantai makanan. Gabungan beberapa rantai makanan. So kita sebut sebagai siratan makanan. Okey. Jadi contoh kat sini kan kita boleh lihatlah siratan makanan yang berlaku dalam suatu tempat, suatu habitat. Contohnya ni ada berapa ni? Ada banyak kan? Yang anak panah tu menunjukkan aliran tenaga dia ataupun dimakan oleh lah. Okey, yang anak panah tu tenaga hilang ke persekitaran. Okey, boleh kira kat sini ada banyak kan? Ada banyak siratan ada beberapa rantai makanan kat sini. Okey, so siratan makanan ialah interaksi antara organisma dalam rantai makanan yang berbeza membentuk siratan makanan. Jadi siratan makanan ni sebenarnya adalah gabungan beberapa rantai makanan. Itu saja untuk kelas kita pada kali ini. Cikgu harap semua pelajar boleh faham dan boleh aplikasilah dalam soalan yang cikgu akan bagi kemudian nanti. Okey, Assalamualaikum.